Selamat petang kepada semua. Hari ini saya akan sampaikan taklimat tentang kerja khusus GWP 1092 wacana penulisan. Baik, kerja khusus wacana penulisan ni akan bermula pada 8 hari bulan 2 ni, minggu depan hari Isnin, dengan tugasan 1 iaitu penulisan esei 1, dan tarikh hantarnya ialah pada 25 hari bulan 2. Diikuti dengan penulisan esei 2 dan juga pembentangan kumpulan, yang tu kamu tengok sendiri tarikh-tarikhnya, tarikh mula dan juga tarikh tamat. Baik, untuk hasil pembelajaran khusus bagi kursus ini, kerja khusus ini menilai hasil pembelajaran 2, 3, 4 dan 5. Di mana dalam soalan kerja khusus 1, ia menilai hasil pembelajaran khusus 2 dan juga 4. Dan manakala soalan esei 2 menilai hasil pembelajaran khusus HPK yang ke-5. Dan yang terakhir, pembentangan kumpulan menilai hasil pembelajaran khusus yang ke-3. Baik, objektif kerja khusus ni ada 3. Yang pertama, dapat menilai, pelajar akan dapat menilai penggunaan penanda wacana untuk mewujudkan keutuhan wacana dalam satu penulisan resensi novel karya sastrawan negara. Menilai penggunaan penanda wacana untuk mewujudkan keutuhan wacana dalam penulisan resensi. Baik, yang ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut dalam soalannya nanti. Baik, yang kedua, pelajar akan dapat menghasilkan satu penulisan akademik ataupun sebuah penulisan akademik dengan menggunakan laras bahasa yang formal dan betul berdasarkan tema yang diberikan. Tema tersebut diberikan dalam soalan, dan nanti pensyarah yang akan tentukanlah siapa yang akan buat tema mana. Maksudnya ada penggiliran lah, bukannya semua buat tema satu, tak. Okey. Kemudian yang ketiga, pelajar akan dapat menganalisis jenis dan gaya penulisan wacana bagi satu penulisan akademik dalam bentuk pembentangan audio secara berkumpulan. Memandangkan kita masih lagi dalam PKP dan interaksi secara dalam talian, maka pembentangan kumpulan dilaksanakan secara dalam talian jugalah, dirakam. Pembentangan tersebut dirakam dalam bentuk rakaman audio. Baik, baik, tugasan kerja khusus ini membawa wajaran 70%, di mana pelajar perlu laksanakan 3 kerja khusus, iaitu penulisan esei 1 yang membawa markah 30% ataupun wajaran 30%. Baik, ini ialah penyataannya, kamu boleh baca sendiri. Kemudian ini ialah soalannya. Pilih satu penulisan resensi. Kalau perkataan pilih, maksudnya benda tu dah sedia ada. Resensi tu sudah sedia ada. Cuma kamu kena cari dan pilih. Pilih apa? Pilih resensi tentang novel karya sastrawan negara. Saya nak resensi tentang novel karya sastrawan negara. Bukannya resensi tentang novel cinta, novel sastra dan sebagainya lah, tapi nak novel yang dihasilkan oleh sastrawan negara. Nanti kamu kena carilah, ada banyak juga tu. Baik, sama ada dalam cari dalam buku ataupun dalam internet lah, dalam internet. Baik, resensi tu ialah dia sebenarnya dalam tajuk 10. Kalau tak faham boleh
tanya pensyarah ataupun tanya saya, dia seakan-akan ulasan ataupun kritikan, tapi dia bukan, dia berbeza sebab resensi ni biasanya akan dihasilkan oleh seseorang yang profesional dalam bidang tersebut. Dia akan komen tentang hasil karya sastrawan negara ni, tapi dia mesti orang yang mempunyai ilmu tentang penghasilan novel ni juga, orang sastra juga. Dia bukan sebarangan orang. Bukannya kamu boleh cari resensi ni dalam blogspot, tak. Itu tak dikira. Jadi kamu kena lihatlah, dan resensi ni bukan sinopsis. Resensi dan sinopsis dua perkara yang sangat berbeza. Nanti memang akan ada pelajar yang buat sinopsis. Bila kamu buat sinopsis, itu dah secara automatik markah akan jadi separuh sebab dah tak menjawab soalan. Baik, jadi pilih resensi yang dah sedia ada. Kemudian kena nilai penggunaan penanda wacana dalam tu untuk menunjukkan keutuhan wacana. Baik, maksudnya kat sini, bila kamu dah dapat resensi tersebut, jadi kena keluarkanlah, kena pilih, kena petik, keluarkan penanda wacana yang ada dalam ayat-ayat yang terlibat. Keluarkan ayat tersebut. Contoh ayat 1, dia cerita tentang apa? Idea tentang contoh idea tentang sesuatulah. Kemudian bila dia masuk ayat yang kedua, dia ada menggunakan penanda wacana selain itu. Maksudnya kat situ, ayat 1 dan ayat 2 tu ada hubungan idea. Hubungan idea iaitu pertambahan idea. Jadi kamu kena jelaskan macam tu. Dan tunjukkanlah macam mana penanda wacana tu dapat mewujudkan atau mewujudkan keutuhan tu dalam penulisan resensi tersebut. Kena analisis, kena ulas, kena buktikan. Maksudnya ayat-ayat yang terlibat tu kena copy dan paste dan kena labelkan lah. Bezakan daripada teks biasa. Mungkin kamu boleh gariskan ke, dan sebagainya lah. Baik, bukannya letak satu resensi lepas tu terus komen dalam tu, tak. Kena petik, keluarkan dan nilai penggunaan penanda wacana tersebut. Penanda wacana yang terlibat ada beberapa jenis. Baik, panjang esei ialah antara 1000 patah perkataan. Maksudnya 1000 patah perkataan. Jadi tak perlu lebih lah. Tak perlu lebih. Itu dah memang dah maksudnya diterangkan dalam RMK dah ada benda tu, 1000 patah perkataan. Baik. Bagi tugasan 2 pula, penulisan esei juga, yang ni juga membawa wajaran 30%. Baik. Esei ini esei ilmiah yang kamu kena hasilkan dengan menggunakan struktur yang betul lah, yang kamu belajar dalam tajuk 5 kalau tak silap yang ni. Soalan dia, hasilkan satu penulisan esei ilmiah yang berstruktur dan berkualiti. Penulisan esei tersebut perlulah memenuhi kriteria yang berikut, iaitu A, panjang esei 1000 patah perkataan juga, dan pilih salah satu tema yang diberikan. Salah satu tema yang ni mungkin pensyarah boleh tetapkanlah dalam senarai nama tu, nombor 1 sampai nombor 5 tema 1, 6 sampai 10 tema 2, macam itulah, supaya tidak berlaku berat sebelah lah. Mungkin ramai yang buat kesihatan, semua orang buat tentang tema kesihatan, tak adil lah. Untuk tema-tema lain tu tak ada pula yang buat. Baik, dan kamu juga dikehendaki mengaplikasikan kemahiran membuat rujukan, iaitu tajuk 4 yang kita dah masuk minggu ini.
dan juga mengaplikasikan penggunaan laras bahasa formal mengikut format yang betul. Ini esei ilmiah. Jangan lupa masukkan rujukan. Bila kamu petik pendapat tokoh ataupun hujah yang menyokong, kena nyatakan sumber mengikut APA 7. APA 7 edition. Baik, untuk tugasan 3. Tugasan 3 ni pembentangan berkumpulan 10%. Baik, ini pun kita dah buat tahun lepas. Kebetulan kita PKP juga masa tu bulan 3. Jadi juga dibuat rakaman audio lah supaya memudahkan. Tak perlulah kamu buat rakaman video, buat audio sudah cukup. Dan audio tu mesti datang sekali dengan PowerPoint. Maksudnya persembahan PowerPoint disertakan dengan suara. Disertakan dengan suara. Satu kumpulan 2 atau 3 orang sahaja. Tak boleh lebih daripada 3 orang. Dan kamu kena analisis jenis wacana. Jenis wacana ini. Salah satu contoh jenis wacana yang kamu kena pilih kat sini, sama ada tesis, artikel jurnal, abstrak, ringkasan eksekutif ataupun kertas cadangan penyelidikan. Cari, lepas tu analisis jenis dan juga gaya penulisan yang terdapat dalam tesis tersebut, dalam jurnal tersebut dan sebagainya lah. Baik, hasil analisis perlu dibuat dalam bentuk PowerPoint. Dan juga PowerPoint itu perlu disertakan dengan rakaman suara, rakaman audio. Dan bila dah selesai, bentang yang ni satu kumpulan hantar satu saja. Satu PowerPoint beserta rakaman audio. Lepas tu perlu ada juga kulit hadapan yang diletakkan untuk laporan. Baik, laporan pembentangan juga perlu disediakan. Baik, laporan pembentangan tu perlu ada kulit hadapan seperti tugasan 1 dan tugasan 2. Sertakan nama ahli kumpulan, nombor kad pengenalan, nombor angka giliran. Dan cetak PowerPoint yang telah dibentangkan tu, sertakan. Dan bolehlah kalau nak tulis sedikit laporan bagaimana maksudnya kekangan ataupun masalah yang dihadapi semasa melaksanakan tugasan ini. Boleh sertakan. Jadi ada 4 tesis, artikel, abstrak, kertas cadangan penyelidikan. Pilih satu sahaja bagi setiap kumpulan. Baik, analisis mestilah berkaitan dengan jenis wacana serta kejelasan dan gaya penulisannya. Kita analisis dalam bentuk ni lah. Tengok dari konteks ni. Kemudian tempoh untuk pembentangan ialah 30 minit. Baik, kena agih-agihkan lah kepada ahli kumpulan untuk bentang. Saya nak semua orang terlibat lah. Baik, kemudian arahan pelaksanaan tugasan. Tugasan ini ialah tugasan individu dan berkumpulan. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. Ini biasalah. Baik, format mestilah muka depan kena ikut template terkini yang ditetapkan oleh IPGM. Menggunakan font Arial, saiz font ialah 11 dan langkaunya ialah 1.5. 1.5 baris. Baik, rujukan mesti mengikut format APA 7 edition yang ketujuh. Kemudian lampiran, dan jangan lupa esei kamu tu, teks tu perlu di justify. Jangan ada yang sengit ke kiri, ada yang sengit ke kanan, ada yang buat center tengah-tengah. Tak nak. Saya nak semua justify. Dan pastikan tak perlu hantar lagi borang maklum balas kerja khusus tu. Sebab borang tu kita dah tak gunakan, tapi semester lepas masih lagi menerima
borang maklum balas tu. Saya tak isi. Kalau awak hantar pun saya tak isi. Saya hanya akan komen pada muka surat hadapan. Muka surat hadapan. Dan ataupun dalam tu lah, dalam masa menanda tu saya akan komen yang secara keseluruhannya di hadapan, muka surat hadapan, di kulit hadapan tu. Yang dalam tu kita komen terus kat dalam. Jadi tak ada lagi borang maklum balas tu. Baik, muka depan tugasan yang dicetak mengandungi nama pelajar, angka giliran, nombor kad pengenalan, kumpulan, kod dan nama khusus, tajuk tugasan projek. Baik, tajuk ni ramai yang abaikan. Saya nak pastikan tajuk tu kamu kena tulis sama ada penulisan esei 1, penulisan esei 2, dan yang ketiga pembentangan kumpulan. Tugasan 3 pembentangan kumpulan. Tugasan 1 penulisan esei 1. Tugasan 2 penulisan esei 2. Mesti tulis, sebab bila kalau hantar dalam bentuk dalam talian ni nanti saya takut akan berlaku kecelaruan, bertukar nanti. Baik, kemudian nama pensyarah pastikan betul, dan juga tarikh hantar. Tarikh hantar kena ikut tarikh yang telah ditetapkan dalam soalan ini pada muka surat hadapan. Mesti hantar ikut tarikh yang ditetapkan. Dan bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan hendaklah disertakan. Lampiran-lampiran tu boleh disertakan. Dan amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. Ambil tugasan senior. Senior, lepas tu tiru, copy paste. Kami boleh kesan. Baik, kemudian tugasan ini membawa wajaran 70%. Baik. Untuk sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan pensyarah masing-masing. Dan kalau masih ada lagi kekeliruan yang belum terurai, boleh rujuk saya lah. Saya akan cuba bantu. Baik, sekian saja untuk taklimat GWP 1092, wacana penulisan, dan selamat menjawab. Terima kasih.